Ada. Orang security ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara, saudari, tuan-tuan dan puan. Saya difahamkan kebiasaan sebelum sembahyang asar ada ceramah, dan sebahagian besar dari ceramah ialah dari aspek keagamaan. Dan saya juga difahamkan ada juga ceramah berkaitan kesihatan, dan mungkin saya yang doktor yang ketiga lah mungkin yang akan menyampaikan sedikit sebanyak tentang ceramah kesihatan. Tajuk ini saya fikir mustahak kerana ialah dalam kehidupan kita apa yang kita nak ialah kebahagiaan rumah tangga, kita yang di rumah tangga ataupun yang belum di rumah tangga, satu itu kita menginginkan rumah tangga yang bahagia, yang sentosa, aman, damai. Dan untuk tujuan yang besar itu, ya, kita perlu berusaha mendapat maklumat, keterangan, apa-apa bimbingan dan tujuh ayat yang kita dapat kumpulkan supaya kita dapat menguruskan rumah tangga kita dengan sempurna. Jadi dalam tema rumahku syurga, jadi macam mana rumah itu jadi syurga, ya, kalau kita dapati perbalahan. Kajian yang dilakukan oleh Jabatan Agama Islam menunjukkan sebahagian besar daripada perbalahan yang berlaku ialah isu komunikasi. Jadi soal komunikasi ini apa dia? Perbincangan dan isu seksual. Seksual juga ialah isu komunikasi. Ialah tidak, kalau misalnya kita tidak dapat berintiman dengan pasangan kita, ataupun kita tidak faham ataupun tidak maklum, ataupun tidak mengambil tahu apa yang kita melakukan dan sebagainya dari perspektif mengeratkan silaturahim antara kita. Jadi ketika mustahak saya mengendalikan kes-kes macam ini di klinik saya di Damai City Hospital. Selain daripada mengendalikan masalah kesuburan dan kemandulan, saya juga mengendalikan masalah dan isu komunikasi, disfungsi komunikasi seksual antara lelaki dan perempuan. Suami isteri lah yang dimaksudkan di sini, ya. Jadi ada isu tidak puas lah, isu macam-macam dan sebagainya, yang mana sukar untuk pasangan menjelaskan ataupun menyatakan, tapi suami kurang faham ataupun mungkin ambil sampai jumpa macam tu. Jadi kita tak nak macam itu. Kita kalau boleh kita nak supaya situasi dalam rumah tangga kita sempurna, aman, damai. Okey, jadi saya teruskan perbicaraan saya dengan tema ataupun tajuk semarakkan kesihatan seksual anda. Itu anak saya nombor 1 dan itu menantu saya nombor 1. Dia dah ada 2 orang anak. Okey. Apa-apa pun kalau kita nak mula dengan langkah kanan. Apa-apa pun, makan, minum, dengan bismillahirrahmanirrahim, langkah kanan. Jadi kesihatan sebagai langkah kanan apa-apa pun dalam kehidupan kita. Jadi di sini kalau kita bicara tentang kesihatan, maklumat kesihatan itu begitu jelas, begitu luas. Ianya ialah kesihatan fizikal, mental dan sosial, dan bukan sekadar tiada penyakit atau kelemahan sahaja.
Kalau kita tengok dari pandangan Islam, kita akan dapati iaitu kesihatan itu suatu keadaan, bukan sekadar kesempurnaan fizikal, mental dan sosial, malahan juga kesejahteraan rohani, roh, spiritual roh. Jadi roh untuk kebaikan, kesempurnaan roh itulah rakyat miskin, sembahyang, baca Al-Quran, roh, kesejahteraan roh dan jiwa. Jadi minda kita kalau tenteram sempurna, maka keadaan kita tenteram dan sempurna, maka jiwa kita tenteram dan sempurna, maka interaksi kita tenteram dan sempurna, komunikasi kita dengan siapa pun tenteram dan sempurna, ya, serta bebas dari sebarang penyakit dan kecederaan. Rasulullah SAW pernah bersabda, selain dari iman, tidak seorang pun pernah diberi apa yang baik selain kesihatan. Jadi iman yang pertama, yang kedua kesihatan. Okey. Kalau kita bicara tentang kesihatan seksual, ialah kesihatan, ada pula elemen kesihatan seksual. Malahan ada macam-macam perspektif kesihatan. Kesihatan alam sekitar, kesihatan makanan, pakaian, macam-macam kalau cakap tentang kesihatan tu. Jadi ada elemen kesihatan seksual. Boleh bermaksud yang individu boleh menghayati hubungan intim yang merangsangkan. Memang satu nikmat yang Tuhan kasih kepada kita. Kalau kita tak dapat nikmat tu, di mana tak sempurna, bukan salah sesiapa, salah diri kita. Ya? Betul. Merangsangkan selamat. Ada tulis nak selamat. Jangan pula apa yang kita lakukan tak selamat. Anda bukan tak tahu, makan ubat kerana ada masalah, tapi bukan ubat doktor, ubat dia pergi beli kat tepi jalan, ataupun minum kopi mengaruh ke semua tu. Apa jadi? Mati. Ya. Serta bebas untuk membuat keputusan, iaitu selamat dan berinteraksi, serta bebas untuk membuat keputusan tentang masa dan kegerapan untuk melakukannya dan mengikut cita rasa mereka. Jadi begitu luas, ya, kalau kita tengok tentang kesihatan, seksual ni, malahan mustahil dalam pandangan Islam sama juga tentang penjagaan anggota kelamin suami, anggota kelamin isteri, pastikan sihat, sempurna dan sebagainya. Jadi pasal itu dalam Islam dipentingkan tentang penjagaan kebersihan dan kesempurnaan tubuh badan. Tubuh badan yang mengawal naluri kita lah yang kita maksudkan di sini. Jangan kita lakukannya bukan-bukan. Anda bukan tak tahu. Sekarang ni semenjak belakangan ni, semenjak beberapa tahun saya pernah mengendalikan kes-kes apa lelaki yang nak membesarkan anak kelamin. Dia buat apa? Suntikan, pergi dapat rawatan, suntikan, kononnya nak besarkan. Apa jadi kesalahannya? Rosak. Jadi penyakit buntut. Pernah dengar tak penyakit buntut? Yang kaki besar kan, kaki buntut. Lelaki yang menyucuk menjalani rawatan, bukan rawatan, dia pergi dengan bomo dukun, dengan siapa-siapa yang cucuk anggota kelamin dia tu. Ya, memang besar, memang tak nafikan besar, tapi lama-lama nanti jadi lagi besar. Ya, sampai besar sangat macam kaki ketiga. Kaki ketiga, itu cerita dia. Ada gambar-gambar, tapi saya ni bukan tempat yang sesuai dengan gambar semua lah. Tak boleh buat apa-apa. Anak tak tahu orang yang kita ni, kita potong kaki dia, ya, dan sebagainya. Bukan potong kaki tak, lemak-lemak, tisu semua macam tu dalam kita ni. Jadi janganlah kita buat yang mengaruh. Kesihatan seksual merangsangkan kehidupan dan hubungan silaturahim, dan bukan sekadar untuk reproduksi. Anda bayangkan umur yang macam ini saya dengan isteri saya. Umur saya 65. Isteri saya 55. Nak anak ke apa macam ni? Tapi kalau tak ada kehidupan macam mana kan? Itu cerita dia. Bukannya untuk itu, dia dapat anak, tapi lebih kepada silaturahim. Itu cerita dia. Okey. Ini sedikit maklumat sains. Ini kajian yang betul, bukan cerita-cerita orang cakap, cerita dongeng, tak ada, ini cerita betul. Lagi kerap, ini maklumat betul, lagi kerap lagi melakukan hubungan intim lagi lama mereka hidup. Memang betul.
Sah menunjukkan. Ya. Anda kalau tanyalah siapa, ini saya yang buat kajian ni, kata kajian ini memang sah menunjukkan banyak. Saya pikir kes yang paling berumur sekali yang pernah jumpa dengan saya ialah 86 tahun lalu. Datang berjumpa dengan saya pasal masalah seksual, masalah lah dia tak dapat melakukan hubungan intim. 86 kalau kita cakap apa betul-betul 86 jalan tu tak betul, tapi itu lain cerita. Itu satu daya. Bayangkan, anda bayangkan hubungan intim dapat menyegarkan tubuh badan anda, macam spark your life, macam tu. At that moment, macam kita nak kita jump start the car, zoom kata dia, kita yang dah okey pun jump start pun boleh berjalan. That is how hubungan intim is all about. 86 tahun, okey, masih lagi. Pasangan pun dalam umur 60-an, okey, tak ada masalah. Alhamdulillah, okey, masih lagi okey lah lepas rawatan dan sebagainya. Tertakluk pada diri kita lah, mengikut kemampuan kita. Jangan kita fikir umur 86 tahun kita nak jadi macam orang 20-30 tahun, tak kira. Ikutlah kemampuan kita, batasan kita, kan? Kita boundary dan sebagainya. Okey. Ini kajian yang saya pernah lakukan ketika dahulu nak mengenal pasti masalah disfungsi seksual di kalangan lelaki. Yang kita maksud di sini yang utama ialah lelaki yang ada masalah disfungsi erektil atau itu. Anda bayangkan ini kajian kita buat dah lama, 1997, 98. 1.7 juta lelaki berumur 40 tahun ke atas mengidap disfungsi erektil dari peringkat awal ke peringkat tetap. Peringkat awal di mana? Pada peringkat awal di mana? Sekali-sekala tak boleh buat. Anda bayangkan, bila masa tak, okey, tepuk dada tak jadi. Apabila benda itu dah terganggu, tergugat, dan sekarang itu kekal dalam keadaan macam itu, sekali-sekala gagal, anda dah masuk dalam kategori peringkat awal disfungsi erektil. Kalau banyak kali tak boleh, kalau boleh pun quality tak buat, power dah tak ada, separuh berjalan, separuh mati, macam itulah cerita dia. Itu dah masuk dalam perjalanan. Kalau langsung tak boleh buat dan berterusan langsung tak boleh buat, anda dah kira kekal mati untuk tetap kekal. Kekal di mana? Bukan kekal selama-lama, tidaklah, dengan rawatan dan sebagainya, ya, boleh di atas, dia boleh dipulih. Hubungkan disfungsi erektil kepada merokok. Kita buat kajian, dapati mereka yang merokok, yang minum alkohol, keadaan stres, obesiti dan kurang senaman. Itu daripada kajian yang kita buat. Dan juga kerap berlaku kepada pesakit diabetes, high blood pressure, hypertension, ischemic heart disease, cuma sakit jantung, dan sakit mental. Jadi anda boleh bayangkan, anda yang ada di mana ni, yang ada kat sini lah, kalau ada, anda boleh tahu, lambat laut, lemak. Jangan biarkan, jangan cuba buat batu pati, kopi, jangan. Sama dengan anda yang ada darah tinggi, ya, anda muda, ya, baru 30, baru 34, 35, anda dapati, ya, fungsi anda dah meradang, ada masalah kayak gitu. Ini semua ni mereka yang ada masalah ni, masalah disfungsi erektil. Tak boleh lagi, macam itulah. Anda kalau tengok, anda bayangkan, ya, yang gambar-gambar ni kali-kali menunjukkan Brazil, Italy, Malaysia, Japan, US. Ini kajian yang kita lakukan serentak, tuan nak tahu. Ya, multi-center, multi-country punya kajian. Saya terlibat dalam Malaysia punya kajian. Anda boleh tengok, lagi meningkat umur kita, lagi tinggi kemungkinan. Jadi anda boleh bayangkan, ya, negara-negara yang bangun mengalami masalah ni. Jadi macam kita pun dah macam tu lah lebih kurang. Okey, jadi ini cuma kata orang tu munduran nak tunjukkan anda, ya, lebih kurang lah ini cerita dia. Anda bayangkan gajian 89.7 juta. Kalau 2003 kita expect 2.3 juta. Kalau 2010 berapa? 4 juta. Jadi sekarang ni saya fikir memang banyak. Jadi soalnya di sini, kalau tidak banyak lelaki mengalami masalah, kenapa orang ada jual macam-macam ubat? K2-ABA. Lagi apa lagi? VMAX.
Bagi apa lagi? Entah apa-apa, nama-nama cakap aja lah. Trika jus. Satu ketika dahulu orang jual apa nama tu macam-macam lah. Goji kurang itu ketika dahulu. Macam-macam ni kopi campur, kopi harimau, macam-macam kopi. Semuanya dia masuk. Pasal apa? Macam sekarang ni kan Kementerian Kesihatan banyak menjalani macam-macam peringkat penguatkuasaan. Jadi anda boleh bayangkan. Jadi kalau faktori-faktori ini tutup, faktori baru akan buka. Macam itulah cerita dia. Jadi pendek kata memang ada banyak lagi yang ada masalah, tapi orang tumpu dengan obat-obat ni semua ni lah. Tapi tak tahu benda ni kan menyambung nyawa, menyambung maut. Itu cerita dia. Okey. Tentang gaya hidup, anda bayangkan kalau anda pilih gaya hidup yang macam ini, suatu baik fikir bang. Okay. Pilihan gaya hidup yang tidak sihat, kalau anda pilih ini, anda tahulah gaya hidup sedentary, relax, duduk, makan, tengok televisyen, itulah cerita dia kita nampak. Dan banyak orang kita semua dah obes. Jadi bayangkan mereka lambat laun memang akan mengalami masalah disfungsi erektil. Pilihan makanan kurang sihat, minum alkohol, mengamalkan produk tobacco dan shisha, kurang arif tentang kesan buruk amalan tak sihat, kurang motivasi untuk berubah. Yalah, tidak. Kan makin lama badan makin meningkat. Ya, macam sekarang kalau kita tegur dengan orang, kalau dengan kawan ke siapa, dia not be happy. Ya, dia not be happy. Dia boleh marah dengan kita pula, jadi lawan kepada kita. Tapi doktor lain lah, doktor boleh tegur. Ya, sebagai doktor boleh tegur. Tapi I tak boleh tegur dengan wifi. Ya, pasal I and the husband. Kalau doktor tegur dia boleh terima, not me. Macam tu kan. Okey, cabaran gaya hidup yang sihat. Kita nak macam ni, tengoklah orang ni. Okay? Masih lagi steady lah. Makanan seimbang, berat badan ukur, amalan senaman berkala, tak merokok pula, jangan minum minuman keras, pengurusan stres yang sempurna, pemeriksaan doktor secara berkala. Ini mustahil. Kadang-kadang kita lupa. Kita terlampau sibuk sangat. Kadang-kadang kita postpone tu. Kita tunda-tundakan pemeriksaan kesihatan dan sebagainya. Sedang-sedang masuk hospital, pelanggan sakit jantung. Kita dengar, sebulan ni sedang-sedang orang telefon, dah tak ada. Sebenarnya. Kalau tanya dengan kawan buah dia akan cakap, ya, memang dah lama. Tapi tak jumpa doktor. Dah lama saya cakap dengan dia, tapi doktor dia cakap tak apa lah, tak apa. Ini si suami, orang lelaki suka menunda pemeriksaan kesihatan. 70 hingga 80% kes yang berjumpa dengan saya di klinik saya dirujuk oleh suami isteri. Isteri bawa. Tapi tak payah telinga lah. Bawa macam ni. Bawa. Isteri duduk kat luar, dia baru masuk ke dalam. Kadang-kadang isteri kena bawa dia. Mimpi dia masuk jumpa saya di dalam klinik. Itu kita. Malu sangat. Ini soal malu tak timbul ni. Ini soal kesihatan. Okey, pemakanan yang seimbang. Itu cerita dia. Jadi, makanan seimbang lambangkan apa? Kesejahteraan. Anda tengoklah orang tua makan hebat, mewah, tapi ada had dia, ada batasan dia. Ya, saya pasti anda pun dah pernah dengar ceramah kita dahulu kan dari Melaka, doktor cakap tentang gaya hidup yang sihat dan sebagainya. Jadi tulis makanan seimbang mengandung karbohidrat, lemak, protein, zat kalian, vitamin, sirat dan air. Inilah prinsip makanan. Pemakanan yang di atas tu ialah anda kena kurangkan. Anda bayangkan yang di atas tu lemak, gula, ya, kurang. Seberapa kurang yang boleh. Yang bawah tu anda kalau tengok apa dia? Susu, protein ni semua ni protein yang bawah lagi banyak vegetable lagi bagus. Yang bawah lagi cereal. Tapi itulah kalau nak katakan nasi, beras ni boleh atau tak boleh. Yang tapi macam sekarang diorang buat kajian orang dapati beras ni kalau dimasak 2 kali lagi bagus. Parboil rice.
Boil rice di mana? Rice yang dah dimasak, dikeringkan, lepas tu dimasak lagi. Ya, boni rice macam itulah lebih kurang didapati, karbohidrat lebih kurang. Itu yang paling pelik. Jadi kadang-kadang kita punya heran, kenapa last tadi kat bawah tu cakap boleh makan banyak rice? Betul, memang boleh makan, tapi makanan itu kalau tengok, ya, rice tu lain. Anda kalau pergi dekat kedai India kan, yang dekat mana-mana, orang India kalau makan rice tak nak macam ni. Penuh. Tapi anda pun heran, tapi kurus-kurus semua, bukannya semua gemuk. Semua kurus-kurus. Rupanya rice itu yang orang makan. Yang kita tu makan special rice kita makan. Apa kita makan? Yang tadi Thailand, super. Badan pun super lepas tu. Okey. Makanan sihat termasuk pengambilan suplemen yang sesuai. Jadi tentang suplemen ni, kita pun dah agak terikat dengan amalan suplemen. Memang kita makan. Tapi kita ada masalah. Saya makan lebih kurang dalam 15 suplemen satu hari. Dah lama saya makan. Macam tu dah cerita dia. Umur saya sekarang 65. Kini terdapat banyak ubat kuat yang mengandungi kimia larangan. Ini mustahak. Apa kita makan, kita kena cek, kita tahu berdaftar atau tidak, ada kelulusan atau tidak. Kalau kita was-was, kita kirim ulang. Dia ada punya logo-logo. Bukannya main cop-cop aja. Kelulusan kirim semua dia cop. Tapi dia tidak ada dia punya logo, dia tidak ada dia punya hologram. Ya, apa-apa kalau kita tengok, kalau apa-apa makanan tu mesti ada dia punya hologram. Kemudian kesihatan dengan hologram. Kalau tak ada, tak ada lah. Jangan mudah terpengaruh atau terpedaya dengan penjualan langsung. Penjualan langsung ni bukan yang bersifat. Anda kena jaga-jaga lah. Ya? Merugikan kedai. Okey. Cabaran kesihatan, kemunculan penyakit kronik. Apa tidak? Bila kita dah berumur, penyakit akan muncul. Ini sebenarnya boleh menggugat kesihatan kita, termasuk kesihatan seksual dalam dan juga perempuan. Jadi semualah penyakit yang kita nyatakan di sini. Amalkan gaya hidup sihat. Perlu dapat rawatan moden. Rawatan. Jangan kita jumpa rawatan yang kita lakukan ni. Kebanyakan orang kita suka mengurut. Orang lelaki lah bagi tukang urut. Macam itulah. Sekarang tukang urut pun dah moden. Dia gunakan alat-alat moden. Tak tahu atau tidak dia gunakan, Allah Allah. Ya? Dia pun ada step juga. Ada BP set. Tak tahu entah habis betul tidak, Allah Allah. Tak tahu. Bukannya senang nak belajar semua. Tapi diorang mudah. Taruh dari bakas tu, dah jadi doktor lah semua. Okey. Dengar nasihat doktor, bukan orang kata. Kebanyakan saya dengar cakap, awak cakap ni semua ni siapa yang beritahu awak baca tak? Tadi awal saya cakap, orang tu cakap, orang ni cakap. Kalau cakap awak baca tak? Tak pernah cakap dia baca. Apa sebab? Memang orang tak baca. Dia dengar, lebih senang dengar daripada membaca. Kalau baca dari mana? Baca daripada, tak tahulah dari siapa yang tulis. Kalau tengok orang tu tulis, betul tidak, wallah lah. Dia ada credential ke, tak ada ke, tak tahu. Jadi kita main sapu je, dengar saja. Okey, penyakit kronik memberi kesan negatif kepada fungsi syahwat. Ya, seperti saya cakap tadi, ketimani, darah tinggi, sakit jantung, peningkatan kolesterol dan sebagainya. Kesan negatif stres kepada fungsi ereksi. Ini banyak orang tak faham, orang tak tahu. Ada setengah-setengah lagi jumpa dengan saya, dia cakap, doktor, ya, selama ni saya tak ada masalah. Orang muda tu, tak ada masalah. Saya semenjak 2-3 hari yang lampau ni, mana saya tak bangun pagi saya. Okay. Nak bersama tak boleh lah doktor, susah. Jadi saya rasa macam cemas takut. Habis tu saya tanya lah, apa cerita dia, apa kesalahannya. Rupanya dia stres apa? Pasal adalah entah apa dia stres apa tu. Habis tu dalam keadaan stres, lepas tu kalau kita stres tu, elok kita bercakap dengan pasangan kita. Jadi dia tahu. Ya, dia tak tahu, dia pun sondol-sondol. Pasangan sondol-sondol. Jadi kita pun apa lagi? Kita pun fikir kita okey lah, kita nak buat, tak boleh. Kalau dia cakap, I stress lah kepala otak I ni ada something, I lost some money today lah. Orang dah taken my account, tak apa-apa. Jadi dia pun tahu, dia pun sedar. Dia pun mungkin sama-sama stres pasal kita dah di downgrade.
Macam tu kita tak boleh tahu. Inilah komunikasi ni, tapi tak ada komunikasi. Kita fikir sekali tak boleh buat. Because of that, memang tak berfungsi. Jadi itu dia. Cuma nak jelaskan kepada dia apa yang berlaku apabila seseorang itu stres. Sama juga dengan wanita. Cuma untuk wanita tak jelas. Untuk kita jelas. Benda kita tak keras. Untuk wanita tak lembab. Itu aja perbezaan. Lembab dan keras. Lembut dan keras. Faham tak apa kata? Itu kita. Ya? Jadi kalau misalnya dia stres, kering. Kalau stres macam kita, kalau stres, benda tu tak keras. Itu kita. Okey. Jadi stres saya dapati, saya banyak memberikan kes sekarang ni. Lelaki berumur 20-an dan 30-an. 40-an tu tak boleh cakap, kita dah cakap tadi. Memang masuk 40 aja kita nampak 40-50% lelaki akan boleh masalah. Ini yang 40-an ni, yang 20-an dan 30-an ni. Apa dia? Stres. Nanti mau buat stres. Hari sini buat tu, buat ni. Tapi amalan gaya hidup tidak ada semua. Macam hari ini saja saya kendalikan lebih kurang 3 orang. Saya lagi muda. Stres. Yesterday, sama kita. Kalau macam yang berumur tu senang, kita tahulah. Dia cakap aja di mana darah tinggi, kita jelaskan. Tapi yang muda ni, yang ada stres, dia susah nak cakap. Nak kena beri bimbingan, beritahu dengan dia. Stres, kadang-kadang dia tak tahu. Ialah benda yang kita nampak macam mana kita nak tahu. Tapi apabila kita nak beraksi dengan pasangan kita, ada yang tak kena. Macam-macam yang berlaku lah. Boleh naik, cepat keluar. Boleh naik, nak buat jatuh. Boleh naik, nak bergerak out. Boleh naik, bergerak mati dalam. Macam-macam itu. Stres. Okey, pengurusan stres yang positif membantu keintiman. Apabila stres tiada atau tertawan, rasa seronok timbul dan kecerahan muncul. Hubungan keintiman seksual lebih merasakan. Jadi stres ni kan bukan saja untuk lelaki, juga untuk wanita. Ya? Jadi bayangkan, dalam keadaan ceria, seronok, sama-sama kata orang tu menikmati keceriaan, menghayati keceriaan. Barulah hubungan intim itu menjadi ceria, seronok dan bergairah. Kalau satu tak ceria, lagi satu tak ceria, memang tak jadi. Satu ceria, lagi satu tak ceria, tak jadi. Jadi dua-dua kita ceria. Jadi pasal itulah komunikasi, perbicaraan mustahak. Ya, bukan sekadar kita lakukan tanggungjawab kita sebagai suami ataupun tanggungjawab kita sebagai isteri. Tidak. It's very important dalam aspek hubungan silaturahim, komunikasi. Perlu betul-betul perlu sempurna. Tidak ada apa-apa, kata orang tu, apa-apa tidak ada apa-apa halangan, keterbukaan yang saya maksudkan di sini lah. Ya? Apa-apa yang kita kurang senang, kita berbicara dengan pasangan kita. Jangan kita cakap dengan sekretari kita dengan orang tu, dengan orang ni. Apa yang kita dapat? Dia tak tahu apa-apa. Pasangan kita mustahak. Dia mesti nak tahu. Dia tahu baru dia boleh faham jiwa kita, perasaan kita dan sebagainya. Ya? Kalau tidak, kita nak salahkan dia tak boleh. Betul tak? Ini yang berlaku yang saya nampak. Ya? Okey. Apabila masalah seksual muncul, hubungan intim hambat. Masalah seksual lelaki dan wanita akibat lemah dan kebatin. Ya, keletihan, kelesuan secara tidak langsung, kurang mood, boleh berlaku pada bila-bila masa ada kaitan dengan kurang tenaga dan stamina. Apabila tenaga pulih, mudah mencapai rangsangan dan menikmati keseronokan batin. Jadi pasal itulah, anda tengok tadi gambar yang saya tunjukkan ini, ialah kita perlu bicara. Apa yang kita rasa kurang selesa, kurang menggunakan, kita katakan. Mungkin ada kaitan dengan dia, mungkin ada kaitan dengan, tak ada kaitan dengan dia. Whatever. Jadi ini kata dua-dua mesti nak dalam keadaan selesa, sempurna, komunikasi yang terus terbuka, maka hubungan ini kita menjadi lebih seronok dan ceria. Okay. Alright, this one a little bit about. Ini bukan apa-apa, ini cuma saya pun tak pasti dengan gambar dan masuk
sini nanti saya tunjukkan. Okay. Tiga punca utama disfungsi erektil. Penuaan. Ya, kita dah berumur, memang kelemahan. Tadi saya cakapkan masalah vaskular. Ya, penyakit kejimahan darah tinggi, sakit jantung, kolesterol boleh menggugat kelancaran darah dalam sistem syahwat. Jadi maka perkara itu berlaku ketika mengalami kelembapan. Lembab dari aspek pencapaian ereksi. Untuk wanita kekeringan, tak selesa macam kita. Dan lagi satu ialah masalah psikologikal dan macam-macam sebab yang lain. Di sini saya nak jelaskan kepada anda anggota kelamin lelaki ini satu anggota yang unik. Dia mengandungi banyak pembuluh darah. Banyak pembuluh darah. Jadi anda bayangkan kalau organ ini diputar, dipulas, ditarik, disental, apa yang jadi? Anda yang jumpa bohong dukun dan tukang urut yang buat macam-macam, tak rosak sistemnya. Ya? Tapi membelai cara erotik lain. Membelai kita belai kerana kita jaga penjagaan. Itu lain. Ya? Kalau kita yang buat, pasangan kita buat dengan apa? Dengan intim, keselesaan, menyeronokkan, okeylah antara kita. Tapi urut-urut ni macam orang urut badan kita. Cara yang sama digunakan urut benda. Okey. Jadi memang problem lah kan? Okey, jadi anda berbeza. Lagi satu saya nak jelaskan kepada anda. Kerana banyak sangat pembuluh darah yang kita kelamin kita. Waktu sejuk apa jadi? Kecut perut. Kalau sejuk. Kalau panas apa jadi? Dia kembang. Kalau sejuk, kecut. Jadi anda dengan fikir, anda kalau masuk dalam aircon ni, semua anda habis kecut perut. Biasa lah. Kan? Jangan anda fikir benda itu kecil, tak nak besarkan, benda besarkan. Tidak. Ibarat lintah, pernah tengok lintah? Saya pernah tengok. Kecil. Apabila dah seluruh darah, mak datuk pakai besar. Sama juga dengan benda kelamin. Darah masuk dengan banyak benda itu pun jadi aktif. Hebat. Itu cerita dia. Jadi pasal itulah kalau banyak klien-klien yang datang jumpa dengan saya, dia cakap, doktor ni saya nak besarkan, dia cakap, besarkan apa? Memanglah kalau benda tu memang macam tu tuan yang fikirkan. Darah masuk, baru dia besar. Darah tak masuk, macam itulah. Lagi pun kalau besar, dia nak berjalan pun susah. Nak lari lagi susah. Kan? Itu cerita. Penuaan sebagai sebab disfungsi rektil. Kemungkinan disfungsi rektil meningkat apabila meningkat sah. Yang betul. Yalah itu kurang upaya, kurang daya, otot pun kurang tenaga. Jadi tidak adalah kekuatan ereksi itu. Jadi di sini saya jelaskan kekuatan ereksi bukan dia letak kepada kemasukan darah yang banyak dalam anggota kelamin. Malahan juga otot yang menjadi benteng kepada anggota kelamin. Otot kemud. Anda bayangkan masa muda-muda dulu. Kalau benda itu jadi saja anda kalau kemud sampai ke pusat. Betul tak? Tak betul. Dia sampai ke bawah. Tak sampai ke pusat betul. Tapi sekarang macam mana? Yang menunduk dia. Tak ada paru. Kamu sudah tak kuat. Jadi anda semua kena amalkan senaman rumah. Lelaki berumur kurang nafsu akibat penurunan hormon testosteron. Ialah tidak, kita dah berumur, tak aktif, tak bergerak, malas. Jadi macam mana nak hormon testosteron yang menjadi tak jadi ataupun kurang. Kemunculan penyakit kronik, mana darah tinggi, panggil yang belum meningkat. Kurang dari fizikal kita, kurang tenaga. So tentu lah kan. Jadi kita tak lagi kan. Tapi soalnya di sini kan, bayangkan ini orang kita dulu macam mana. Tua-tua tapi sampai macam bukan orang. Ya. Bapak saya dulu. Tua saya 4. Saya tak tahu lah yang dulu macam mana kita.
Diskusi rektil ada harapan rawatan moden ada dalam bentuk kaunseling, macam-macam lah yang saya buat selama ni, terapi, macam-macam. Jangan kita pergi rawatan yang bukan-bukan, mengaruh pergi rawatan. Ada tengok gambar anda faham. Ini rawatan untuk jantung, bukan untuk jantung. Kan? Anda pergi tempat lain, orang kita ni untuk apa? Kan? Itulah kita ni dapat cari rawatan yang tak betul. Rawatan lain kita gunakan untuk tujuan. Okey. Ini sebahagian daripada rawatan moden yang sedia ada. Mungkin anda kalau tengok gambar yang anda pun faham, vacuum, habis itu susu yang dimasukkan, habis itu macam-macam terapi yang lain yang mana kebanyakannya pun tak diterima. Adalah sebab kesan sampingan dan sebagainya lah. Untuk kita kan, kita dah benda yang sihat, yang sempurna, membuat kesan yang baik. Rawatan moden dalam bentuk yang kita cakap tadi itu, ya. Jadi satu ketika dahulu ada cara menyuntik, suntikkan, disuntik dengan ubat, melancarkan darah. Tapi sekarang didapati menyakitkan. Ya, lama-lama kalau duduk dengan ubat itu, lama-lama anggota kelamin jadi keras. Dah tak sesuai. Yang pump vacuum ni memang untuk setengah lelaki memang sesuai. Bila lelaki mereka yang dengan rawatan yang sudah ada tak berkesan, mungkin ini satu keadaan yang sesuai. Tapi perlu dapat pump vacuum yang telah menjalani piawaian. Bukan segala dia pump vacuum. Anda kalau pergi dekat mana-mana, ni sikit lah kalau lepas rumah ni anda kalau tengok pasti orang jual pump-pump. Anda tengok, bukan semua, bukan pump-pump yang jual kat luar ni semua tu. Tanya kena gunakan profesional, pump profesional macam yang gambar saya tunjukkan ni lah. Kalau alat ni digunakan tanpa rujukan doktor ataupun bimbingan ataupun maklumat, kalau salah guna boleh memudaratkan, ya? Boleh lebam, boleh rosak, dan darah boleh bertumbuh dalam anggota kelamin. Saya pernah mengendalikan kes yang beli pump kat mana negeri pun tak tahu yang memang pump sampai lebam dia sampai keras. Ya? Dengan memang dia semua ni kena tunggu doktor. Rawatan farmakologi ni ada pelbagai. Sekarang kita boleh dapat ubat-ubat di semua ni melalui internet, tapi tak boleh. Ya, kadang ada sekatan dan sebagainya. Lagipun anda tak tahu sama ada menjadi betul atau tidak. Banyakkan ubat-ubat yang dijual melalui internet, anda kalau beli, ya 99.99% are all tiruan. Oh, tak betul. Itu cerita dia. Always dapatkan daripada doktor anda. Ya, jangan main beli saja. Tapi ubat-ubat itu semua itu perlukan doktor, bukan sebarangan. Mereka yang ada masalah, yang mana yang saya cakap tadi kan, ya, kalau tidak ada hormon testosteron, naluri dan nafsu tidak ada, sukar untuk membangkitkan syahwat, perasaan syahwat. Jadi biasanya kan kalau jumpa dengan doktor akan buat pemeriksaan pemeriksaan fizikal, lepas tu buat ujian hormon, nak tentukan sama ada tahap hormon syahwat yang normal, tidak dan sebagainya. Barulah rawatan yang sewajar diberi. Bukan sekadar kita pergi main beli saja. Macam sekarang ni ada tengah-tengah farmasi ni. Mungkin dengan yang kita kurang, dia boleh beli saja, memang beli saja. Mungkin dia beli, tapi kalau apa-apa jadi, dia kena dengan doktor juga, bukannya dengan farmasis. Farmasis cuma dia jual ubat, dia cuma boleh kasih keterangan sikit. Tapi apa-apa kalau jadi, siapa yang akan menanggung? Doktor juga, itu cerita. Jadi apa-apa pun anda kena duduk dengan doktor. Jangan main beli saja, kawan beli, anda beli tak beli. Tentang rawatan ni ada pelbagai macam-macam kaedah, macam-macam terapi. Ini sebahagian yang kena tunjukkan anda ni cuma nak beri pandangan. Ya, ada pelbagai, ada banyak lagi yang saya tak tunjuk. Ini senang, pasal ada tempat-tempat khusus yang memberi rawatan. Ini rawatan ni orang panggil sebagai rawatan sistem QRS. Yang mana sistem ni dia gunakan elektromagnetik, ya, pancaran elektromagnetik kepada otot kemud, ya, untuk lelaki otot kemud untuk memadatkan ereksi, untuk wanita otot kemud untuk
faraj, supaya faraj itu menjadi langsing. Lepas salin, lepas salin kurang langsing, jadi nak pulihkan, nak kembalikan. Kalau ada masalah, longgar dan sebagainya, memang itu cara perawatan. Untuk lelaki yang lemah, tak berdaya, tak kuat, nyamannya kalau bersama dengan pasangan dia, macam menindih, alat anggota dia macam menindih, itu menandakan otot gemuk tidak kuat, tidak ada dia punya power ataupun kekuatan. Jadi ini semuanya doktor akan sahkan. Daripada pemeriksaan dari situ doktor beritahu, baru doktor tunjuk kepada pusat-pusat yang memberi khidmat perawatan. Okey, ini saya nak jelaskan. Ada pelbagai apa yang saya nampak dalam senarai-senarai yang sedia ada itu saya dapat masukkan. Yang paling mustahil adalah pastikan apa yang anda amalkan itu betul-betul telah mendapat urusan. Sah, mesti nak sah. Kalau ada ragu-ragu, anda boleh masuk kepada laman Kementerian Kesihatan, Biro Farmaceutical Kementerian Kesihatan. Dari situ anda boleh tahu senarai-senarai ubat ataupun apa-apa herba dan sebagainya yang telah diharamkan. Ada satu. Lagi satu anda kena tengok sama ada ini suplemen ke ubat ke ataupun apa dia. Jangan anda main pukul dia semua ni ubat, bukan ubat. Apa yang tuan jual kadang-kadang ni cuma herba saja. Tapi soalnya herba macam mana? Betul atau tidak pun macam mana. Jadi pasal tu memang ada kawalan. Herba baik ke tak baik ke, betul ke tak betul ke, ikhlas dengan cara yang sempurna ke, macam tu kita dia. Ubat-ubat tak boleh jual macam tu. Perlu melalui dengan surat doktor. Pasal ubat-ubat tu dikategorikan sebagai racun. Tapi apa yang berlaku sekarang itu kebanyakan daripada ubat-ubat kuat yang dimasukkan dalam bukti yang apa lah, bukti lah, itulah, inilah dan sebagainya, IMF dan sebagainya, semuanya lah ubat larangan Kementerian Kesihatan. Ubat larangan dilarang oleh Kementerian Kesihatan, ubat kimia. Jadi anda boleh bayangkan kalau dos tu kurang ataupun lebih, ataupun dimasukkan bahan-bahan lain yang boleh bercanggah, asal banyakkan poison ataupun racun-racun ini, dia boleh bercanggah. Kadang-kadang kita boleh kena serangan sakit jantung, kadang-kadang kita boleh kena pinggang kita boleh rosak, kadang-kadang mata kita boleh buta, kita boleh kena stroke. Macam itu kita. Ataupun kadang-kadang kita punya gula akan terus menurun dengan serentak, dengan serta-merta, dan kita boleh kena koma, diabetes koma, ataupun hypoglycemic koma. Jadi anda kena jaga bahan-bahan ini semua memang amat berbahaya untuk kepada doktor. Urutan tradisional nak tunjukkan kerusakan yang baru ini, darah beku. Semua ini lebah kena uji. Okey, ini saya tunjukkan ada tentang banyak orang fikir yang juga hari ini. Ialah ini yang kita mengamalkan untuk syahwat, untuk syahwat, untuk tenaga sebenarnya. Kajian menunjukkan yang juga hari ini penuh khasiat, mengandung macam-macam alkaloid yang didapati dapat menjaga tenaga. Jadi apabila anda amalkan, anda rasa cerdas. Cerdas di mana perasaan tu ada, rasa cerdas. Jadi anda rasa macam ada motivation lah, macam rasa macam ada motivasi untuk bekerja berat, ataupun anda rasa anda tak rasa letih, tak rasa lesu. Jadi senang. Macam katakanlah anda nak pergi gym, kawan bawa anda pergi gym. Anda pergi gym, anda rasa letih, lemah, rasa malas. Anda cuba makan juga dia, anda akan dapati. Pergi gym tu nanti lagi seronok. Lepas makan juga ni, pergi gym lagi hebat, lagi kuat, lagi mantap. Itu dia yang tukar. Jadi apa-apa pun anda kalau tengok dari aspek hubungan intim, memerlukan tenaga, memerlukan stamina, memerlukan kekuatan. Ini yang dimaksudkan, bukan pasal itu, pasal kekuatan, menuju kesihatan, kesempurnaan. Banyak kajian yang dilakukan. Ini cuma nak beritahu dengan anda, produk yang sedia ini yang juga ini satu-satunya produk premium yang telah mendapat patent. Anda kalau fikir, hari ini patent di Amerika, memanglah patent Amerika kena
daftar sana. Di Eropah pun sama, Jepun pun orang patent juga. Tapi patent kepunyaan kerajaan Malaysia. Bukan kerajaan US atau tidak. Ini kerajaan Malaysia patent yang tertulis. Ini kepunyaan khazanah Malaysia produk. Bukan sebarangnya. Bukan saya yang punya kan, bukan. Saya yang buat kajian tentang produk ini. Saya buat kajian. Jadi anda kalau cek di internet, anda boleh nampak macam-macam maklumat tentang Newbrand. Jadi anda boleh bayangkan. Newbrand Malaysia is number 1 in the world. Pasal apa? Pasal kajian yang kita lakukan. Yang produk-produk kekali dari Malaysia dan sebagainya dapat tidak berjarak. Tak begitu bebas. Kajian itu tak banyak orang lakukan, tapi kita banyak lakukan macam-macam kajian termasuk kajian klinikal. Anda kalau nak tahu, anda boleh masuk dalam laman Newbrand lagi. Just klik je Google Newbrand lagi, anda boleh nampak macam-macam kajian. Bukan kajian sembarangan, tidak. Kajian yang dilakukan yang masuk dalam jurnal-jurnal perubatan. Bukan APRA jurnal tadi. Jurnal perubatan international. Jadi itu cerita. Anda dah tahu lah tentang kali ini. Kalau anda minat, saya tak bawa banyak, saya bawa sikit kat dekat belakang. Dekat luar harga dia 160. Kalau nak beli dengan saya jual 100 kat belakang boleh. Lepas banyak nak beli. Ini tentang penjagaan kesihatan lagi. Apa sangat? Kan? Takkan dengan membelai ini begitu jadi. Betul. Anda bayangkan, selama ini anda pernah membelai begini? Tiada. Masa muda anda membelai cara lain. Anda bukan membelai belasang begitu. Jadi benda sampai lebih, sampai dah bunuh. Habis itu dalam macam itu baru nak gunakan sampai. Sekarang fikir patut kalau kita gunakan dengan baik, insyaAllah sempurna. Anda kalau nak maklumat tentang XG ni, anda boleh masuk dalam laman XG, boleh baca macam-macam tentangnya. Ini satu pendekatan, bukan apa-apa. Ini satu ilham yang saya dapat. Ini berkaitan dengan saya pernah baca macam-macam kitab. Salah satu dari kitab yang diterangkan oleh Imam Al-Nawawi ialah tentang penjagaan pendidikan ini. Tapi dia terlekat secara jelas apa yang ditengahkan. Contohnya cerita dia berikutlah macam mana cerita dia. Banyak para sahabat Imam Al-Nawawi balik daripada pengembaraan ataupun buat bisnes di luar balik. Dia komplain dengan Imam. Dia cakap kata dia, Imam, lepas dah balik rumah, pasangan komplain. Dia cakap benda ni kejut, tak ada tenaga. Jadi macam mana Imam? Imam cakap, of course lah. Memang kalau dekat rumah tu mana tu memang all the time aktif. Kalau kat luar dengan buat kerja dan sebagainya, macam mana nak aktif? Jadi macam mana nak buat? Kena aktifkan. Kena aktifkan, ada macam dia. Pelayan dengan dia tak salah. Bukannya ibu nak direbat atau tidak, bukannya nak boncang atau tidak. Ia membelai dengan cara yang baik. Kesempurnaan. Menjaga satu anggota yang Tuhan anugerahkan kepada ibu supaya dia lasak, sempurna, sihat, aktif. Itu yang kita nak kan? Bukan apa-apa. Tapi kita kena pastikan apa yang kita gunakan itu bahan yang betul. Jangan yang mengarut. Anda cuma boleh tahu kalau dapat kajian. Jadi tanpa kajian anda pergi sedang dengan minyak lintah. Apa minyak lintah itu? Kan? Benda anda bukan lintah. Takkan jadi lintah. Dengan ikan pelacak. Apa ikan pelacak? Benda itu tak kita ingat. Apa lagi? Minyak dak. Kenapa minyak dak? Dak ni kalau pegang, boleh dibakar. Kalau pegang, kerana dia mengandungi bahan-bahan yang boleh melecurkan kulit. Anda berisap minyak dak. Atau minyak itu minyak lintah. Jangan. Mengaruh semua itu. Gunakan yang betul, yang sempurna. Ini yang saya maksudkan ini dari kajian. Jadi kajian yang pernah kita lakukan kepada pelbagai contoh kita dapati apa yang betul-betul mantap. Yang kita tadi kita tadi kajian yang kita buat kita dapati. Kita dapat mencerdaskan sel-sel dalam mantapkan
Dan kajian juga menunjukkan yang yogurt yang mana kalau makan yogurt untuk ahli dia pro-erektal. Apa sebab pro-erektal? Dia mencerdaskan, dia meningkatkan kimia-kimia dalam otot, kimia yang bernama cyclic GMP, AMP dan sebagainya. Jadi anda bayangkan kalau semua itu kalau jadi apa jadi dengan anggota kelamin anda gunakan baru anda tahu itu juga. Kalau nak cuba dekat belakang tu cuba. Okey, kita tak boleh lari lah. Lelaki je macam mana kalau perempuan sama dengan perempuan, sama dengan lelaki, perempuan pun lari. Dari yang sama juga disfungsi seksual wanita, yang mana lelaki pun ada juga disfungsi seksual lelaki. Banyak kategori yang kita nak jelaskan sejelas-jelas sesuai dalam masa yang kecil ni kan. Jadi setakat apa yang saya dapat mampu menjelaskan, saya jelaskan. Tentang wanita memang banyak. Anda kalau tidak tahu, juga anda jangan fikir ya lelaki ada, wanita tak ada. Tidak, wanita pun ada. Cuma yang saya cakap tadi amat jelas. Untuk lelaki keras ataupun lebih. Untuk wanita lembut, keras ataupun lembab. Ya, kering ataupun lembab. Kering ataupun lembab. Kita lembut ataupun keras. Itu perbezaan yang kita nampak. Ya. Okey. Gangguan keberanian seksual, kurang keberanian, dingin, kebencian, gangguan seksual, gangguan orgasme, jadi banyak masalah. Ya. Tapi kalau tanya dengan saya, kenapa banyak masalah dan sebagainya? Maklumat. Kita ni ketanggusan maklumat berkaitan dengan hubungan silaturahim seksual. Ya. Ya. Anda bayangkan, kalau saya tanya dengan anda, saya tanya dengan anda, kenapa setengah-setengah lelaki mempunyai zakah yang kecut dan setengah-setengah itu berjuta? Apa maksudnya? Kalau anda tanya kepada kita, yalah, suatu itu anda bayangkan, anda pergi bilik air anda kecil, anda tengok yang sebelah ni panjang, yang sebelah ni pun panjang, yang anda kena pergi dekat nanti. Mungkin anda jadi yang tak tahan duduk lah, salah satu anak fikir yang sekolah ni mempunyai batang tuntai, yang anda mempunyai batang kecil. Itu dia perbezaan. Jadi yang itu celana jadi yang kecil dan yang kecil. Tapi apabila dah relax, sama. Itu cerita. Tak tahu kan? Sekarang anda tahu. Itu pun kita tak tahu. Kita nak macam orang tu. Mana boleh? Memang dia dilahirkan macam tu. Kan? Wanita pun sama juga. Banyak masalah. Dia tak tahu. Ya? Apa sebab tak tahu? Yalah, kita gunakan kemaluan. Malu. Kalau cakap tentang wanita kelamin, tahu tak? Pernah tengok? Tak pernah tengok. Kenapa takut? Apa yang takut nak tengok kat bawah ni? Ambil kena tengok lah. Anda tahu lagi dia besar, lebih kecil, panggil, tak tahu. Kalau tak tahu, maka kita tak tahu lah. Kan? Kita mesti nak tahu. Sama juga dengan lagi. Kita mesti nak tahu. Apa dia? Dan sebagainya. Untuk wanita pun sama juga. Bukan tak tahu. Tahu, mesti nak tahu. Jadi senang. Jadi apabila dah tahu, maka tahu fungsi-fungsi bahagian itu. Maka apabila tahu fungsi-fungsi bahagian itu, senang, lega, boleh bercakap, boleh cerita. Macam sekarang ni wanita pun dah terbuka, banyak baju berkatakan ada lelaki wanita, saya dapat tu wanita lebih canggih, macam-macam sekarang. Sampai suami ni pun dah takut. Bang, ini bang, saya dengar ni ada orang cakap wanita pun boleh pancut. Wanita boleh pancut. Abang kasih saya pancut lah bang. Macam mana bang? Boleh juga. Tahu kan? Kita yang pancut. Dah apa ya? Dah benar. Dah itu. Dia kenapa dia baca, dia faham. Tapi sebenarnya pancutan tak semestinya berlaku kepada semua wanita. Not all women. Some. Not all
apabila dia rasa macam nak terkencing, dia tahan. Maka tak ada panjutan. Yang panjut keluar tu bukan air kencing, macam air kencing. Itu cerita dia. Jadi perasaan anda boleh bayangkan, air mani yang keluar daripada anda tu lain, bukan air kencing. Anda tahu, tapi anda tahu akan keluar air mani. Yang wanita dia tahu cuma satu, kalau keluar dekat situ air kencing lah, bukan apa-apa. Pasal selama tu kat situ lah air kencing keluar. Jadi sampai bila pun dia takkan tahu. Kalau dia tahu, ini cerita dia pun boleh faham. Oh, selama ni aku tahan-tahan rupanya aku rasa macam nak terkencing, aku tahan, tak jadi apa-apa. Tapi not all the time. Sometimes, some women, apabila bersama dia rasa macam terkucing. Dia cakap terkucing. Itulah dia sebenarnya, mungkin dia nak mengalami ejakulasi, mungkin. Itu. Jadi anda boleh bayangkan, kita tak faham, kita tak tahu. Yang G-spot tu apa dia? G-spot, pernah dengar? G-spot. Nak pergi cari G. Kat sini ada G tahu. Takkan nak pergi tengok bawah tu ada tak G-spot dia? Apa itu? Tapi ada bahagian, betul-betul di bahagian langit. Ini anda kalau tahu lah, anatomi yang kita kelamin wanita. Anda mesti nak tahu. Anda yang berkahwin pun mesti nak tahu. Tapi nak kahwin itu macam mana? Kan? Mesti nak tahu. Jadi anda tahu, atas, bawah, dinding. Dinding atas, dinding bawah, on the side. Atas tu betul-betul 2 hingga 3 cm daripada entrance dekat bahagian atas tu ialah kawasan diberi nama sebagai G-spot. Bahagian tu mudah teruja, mudah mengembang, mudah membengkak apabila disentuh dengan cara intim. Jadi itu cerita dia. Jadi nanti malam ni ada cari ke G-spot ni. Kajian tentang disfungsi seksual wanita terdapat berlaku 3 kali. 3 kali daripada lelaki. Kajian yang dilakukan di Kelantan dapati satu lelaki, 5 wanita punya masalah. Setiap satu lelaki yang ada masalah disfungsi seksual, ada 5 wanita yang mengalami. Apa maksud dia? Itulah dia kejahilan. Malu, tak mau ambil malu, tak tahu, takut, segan. Tidak apa nak segan, nak takut. Itu dengan pasangan you, dia nak kahwin. Ini dia cakap ni tentang orang yang nak kahwin yang dia maksudkan Islam. Wanita yang mengalami disfungsi seksual wanita terletak kepada kemurungan, krisis emosi, perubahan tingkah laku sosial, perasaan marah, keresahan, macam-macam. Jadi anda bayangkan. Itu satu aspek. Yang lain satu aspek pula kita ada kes-kes yang mana disebabkan oleh suami. Bukan suami jahil, tidak. Suami cepat klimaks. Kalau suami cepat klimaks macam mana? Tak dan nak buat apa-apa, masuk aja tak dan, dah pada. Itu cerita. Tadi satu saya tanya dengan lelaki yang cepat klimaks. Cakap, anda cakap cepat klimaks. Berapa lama? Dalam 10 minit atau 10 minit. Betul ke? Saya 1 minit, 2 minit dia saya. Macam mana dia 10 minit? Oleh itu dia cepat. Dia kira macam mana dia kira? Ya. Mungkin itu semua tak kira. Masuk dia kira. Masuk berapa dayungan? Tak tahu lah. 10 ada. Kurang tak? Itu 10 kali ke apa? Masuk dia kalau itu 10 minit. Dia masuk hospital nanti. Dia terlepas ke bawah 10 minit. Mengaruh, kita mengaruh. Kita pun lagi mengaruh. Ada rawatan tu dengan macam. Tapi rawatan tu bukan yang sama sekali lah maklumat. Maklumat, buka minat tu, faham, belajar. Jangan jadi pulut. Itu pulut sangat dalam bidang ni. Cari buku Al-Nawawi, buku Al-Suyuti, Al-Syirbi, macam-macam ada. Baca. Faham tentang itu. Jangan jadi baca pulut. Dengar. Okey. Ada bayangkan macam-macam rawatan untuk wanita. Tidak ada apa masalah. Soalnya di sini ialah kita terbuka untuk doktor mendapatkan nasihat dan bimbingan. Itu cerita. Jadi sebab kenapa anda mendiamkan diri
Jika mengalami masalah kesihatan, jangan makan ubat kuat tanpa duduk dari doktor, beli suplemen dari farmasi dan bukan dari segala tujuan ubat. Masalah kesihatan seksual boleh dirawati dengan segala rawatan moden. Terima kasih. Sebelum saya selesai, kami nak beritahu lagi cuma ini just sample for you. It is available in any pharmacy. They are selling at 160. Ada jual. I will basket, jual nak beli, I'm selling at 100. Ada apa banyak? This one, melalui digital, you got to go to internet to buy. Tapi I got a few stock, kalau you're interested, I can buy it. I'm selling 70. Itu aja.